Macam rasuah. Bukan saya minta ustaz, dia bagi. Pasal apa dia bagi dekat puan? Pasal saya kerja dekat pejabat tu. Pejabat duk keluar lesen apa semua ni. Bila datang hari raya dia, hari raya saya, dia bawa hamper, dia bagi kat saya. Ada? Bukan saya minta ustaz. Takkan tak ambil pun. Saya kenal lah dia. Besok ke, lusa ke, kalau dia datang lagi nak minta servis, nak minta tolong puan tengok dia, puan panggil dia. Panggil lah. Pasal apa? Pasal kenal. Pasal kenal ke, pasal kemarin dapat hamper. Kalau puan berhenti daripada jabatan puan dah pencen, agak-agak dia main hantar lagi dah di rumah. Tobat lahum, tak hantar dah. Pasal apa? Pasal kita bukan boleh bagi senang pada dia dah. Itulah nama dia rasuah. Laknat Allah pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat di dalam perjalanan kita menaiki kapal terbang, macam-macam peraturan untuk kita membolehkan diri kita naik kapal terbang. Macam-macam peraturan dia. Boarding pass kena ada. Beg kena ikut saiz yang ditentukan. Agak-agak berat, agak-agak besar, kena duduk di bawah. Nak duduk di atas kepala tu, kena beg yang ikut saiz, luggage saiz. Kemudian bila dah masuk dalam dia pula, macam-macam peraturan lagi kena ada. Pakai tali keledar, buka tingkap, tegakkan tempat duduk anda. Okey. Tak boleh hisap vape, tak boleh hisap rokok. Semua tak boleh. Duduk dalam tu, duduk diam-diam. Bila suruh duduk, duduk. Bila dah buka isyarat tali keledar dibuka, boleh buka. Saat lagi dia bagi tahu pula, tandas tak boleh digunakan. Kita ikut sungguh. Agak-agak bising buat kacau aja, pilot datang suruh turun. Suruh turun, turun. Mai pengawal suruh turun. Mabuk ke apa ke, dia pergi ikat kat kursi, duduk di atas. Dia bukan boleh main kapal terbang ni tuan-tuan. Budak teriak pun dia tak boleh bagi terbang. Main. Peraturan tu. Oh dahsyat tuan-tuan. Budak 2 tahun duduk teriak, tak mau duduk. Dia suruh budak tu turun, keluar. Tak tahulah kapal terbang mana, saya tak tahu lah. Dia kata ni peraturan ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Kalau naik di atas kapal terbang, kita patuh sungguh dengan peraturan. Nama dia prosedur. Nama dia regulation. Nama dia undang-undang dan sebagainya. Agak-agak hang tak setuju dengan kami punya undang-undang, hang turun. Hang bantah, hang melawan, hang turun. Kami landing tak mana-mana, panggil polis, cekup jalan. Tak pun kalau kami rajin, buka pintu, kami sepak hang keluar. Tak sempat lagi nak landing kapal terbang nak di Korea pula. Penumpang pula buka pintu. Lagi wahara. Mereka ada dasar mereka. Kamu buat rosak je atas kapal terbang. Boleh kena tangkap. Termasuklah buka pintu kapal terbang dengan sengaja ke tak sengaja ke. Pintu kecemasan kita pergi buka. Ataupun kita pergi curi pelampung dia. Curi pelampung, buat balik pun jadi satu kesalahan besar. Tak pun mengamuk. Tak pun pergi hempah pintu di atas, tempat simpan luggage pun boleh ditangkap. Dan boleh disuruh turun daripada kapal terbang. Hang tak boleh naik kapal terbang. Tuan-tuan, kalau undang-undang kapal terbang kita setuju, dalam dunia ni pun kita kena setuju. Sebab dunia ni pun dia ada peraturan dia. Peraturan siapa? Peraturan Allah. Sebab apa? Dia yang jadikan semua. Dia jadikan kita. Tapi banyak yang tak setuju dengan peraturan Allah. Kalaulah Allah Ta'ala kata, siapa yang tak setuju dengan peraturan aku, cari bumi lain. Sudah. Nak cari bumi mana? Ada hadis tu. Hang tak setuju dengan apa perintah Allah, pergi cari bumi lain.
Bantah sana, bantah sini, bantah sana, bantah sini, turun. Hampir di ujung dunia tu lompat. Cari dunia lain. Dunia mana lagi kita nak cari, tuan-tuan? Tapi itulah bandingan dia. Kita bila naik kapal terbang, diam. Suruh pakai tali keledah, pakai. Suruh tutup, matikan telefon, matikan. Tanda warna merah, tak boleh pakai, tak pakai. Tak boleh buat bising, duduk diam-diam, jangan mabuk-mabuk, diam. Tak kata apa. Tak boleh ambil itu, tak boleh ambil ini, duduk diam. Tak boleh kata apa. Tak boleh tukar nombor seat, duduk diam-diam. Tak boleh tukar duduk, tak boleh tukar. Kita cukup taat. Tapi hak dalam dunia ni, yang Allah Ta'ala buat peraturan dalam dunia, berapa ramai pula yang tak mau taat. Allah kata pakailah tutup aurat, tak mau. Kau suka aku nak pakai tak pakai. Allah kata duduk diam-diamlah, janganlah buat maksiat. Kau suka aku, alhamdulillah apa dengan aku. Oh, sudah. Allah Ta'ala kata pada kita ni, janganlah ambil rasuah. Kau suka aku, apa masalah? Dia apa masalah kita saja. Padahal masalahnya pada dia, bukan pada kita. Tuan-tuan yang saya hormati. Maka orang yang melanggar perintah Allah ni, kadang-kadang Allah marah pada mereka. Ghadiballah. Allah marah kat dia. Kadang-kadang Allah naik satu lagi takok, nama dia apa? La'anahullah. Allah melaknat ke atas mereka. Satu, Allah marah. Dua, Allah laknat. Marah lain tuan-tuan. Nama dia ghadab, murka. Laknat lagi dahsyat. Lagi dahsyat tuan-tuan. Laknat ni kadang-kadang terus Allah balun terus. Kamu ni kafir. Laknat tu kadang-kadang Allah tak tengok di hari kiamat muka dia. Allah tak cakap, Allah tak tengok orang yang kena laknat di hari kiamat. Ulaika la yal'anuhumullahu yaumal qiyamah. Mereka itu tidak akan bercakap dengan Allah di hari kiamat. Allah tak akan bercakap dengan mereka sebab ketika hidup dilaknat. Ataupun kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebab dilaknat. Ada orang yang dihukum undang-undang tak boleh masuk sukan selama-lamanya. Ada. Dia ambil rasuah bola. Dia main bola sepak, dia ambil rasuah, dia buat game. Dia atur perjalanan bola sepak. Bila pencegah rasuah tangkap, persatuan bola dapat kesan, dia dilarang, dia diharam terlibat dengan bola selama-lamanya. Hang pandai ke, hang tak pandai main bola ke, selama-lamanya tak boleh main bola. Diharamkan terus. Ni baru ni ada pemain bola lempar medal sukan si. Dia kalah dapat pingat perak, dia bengang, dia lempak buang habis. Tak boleh masuk sukan si selama-lamanya. Tak boleh masuk sukan si. Kita masuk sukan. Banyak lagi sukan lain. Sukan kampung ada, sukan rakyat ada, peduli apa kita dengan sukan si. Tak boleh main bola, tak apa. Kita main bola baling. Kita main netball, banyak lagi yang boleh main. Tapi kalau Allah kata, takkan keluar daripada syurga selama-lamanya. Takkan keluar daripada neraka selama-lamanya. Takkan masuk syurga selama-lamanya. Mana tempat nak pergi tuan-tuan? Kalau Allah kata, kamu takkan masuk syurga. Kamu takkan keluar daripada neraka. Mana tempat lagi nak pergi tuan-tuan? Sebab itu, kita bersyukur, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah tolong kita. Dua. Ada orang yang dipanggil sebagai perfectionist. Orang yang sempurna.
Kalau di India, filem Hindustan, pelakon Amir Khan. Amir Khan tu dipanggil sebagai orang yang buat filem nak paling sempurna dalam filem dia. Baik Three Idiot ke, baik PK ke, dia dipanggil perfectionist. Dia nak yang sempurna. Yang lemah-lemah, yang silap-silap dia tak mau. Ada. Kita pun macam Amir Khan. Kalau tempah baju ni betul-betul nak atas ni. Kalau jatuh sikit je bahu, tak mau. Tak mau. Hantar kat tukang balik komplain. Pasal apa? Nak sempurna. Ada orang yang nak sempurna ni tuan-tuan, dia jadi pantang untuk dia. Dia nak kesempurnaan. Nak rumah sempurna, langsir sempurna, kereta sempurna. Semua sempurna lah. Dia cek tengok. Selalunya mak mentua. Dia mai rumah menantu, dia ambil jari, dia cek ada habuk tak? Jahat mak mentua ni tuan-tuan. Nah, dia pergi kat celah dinding, celah tingkat dia tengok ada habuk tak? Dapat mak mentua macam tu, cerah masa depan menantu. Dia terlalu detail, kata orang. Detail, dia tengok, dia kaji. Sampai bila dia nak detail, sampai dia larat. Bila dia tak larat, dia diam. Lama-lama tuan-tuan, dulu baju segak, kemas, pakai kanji. Mai dah tak larat ni, tak pakai baju dah, duduk diam. Manusia, dia nak terlalu sempurna, kemas. Tuan-tuan, nak tengok sempurna tak sempurna ni, tuan-tuan buat filem. Atau tuan-tuan buat rakaman. Baik rakaman luar ke, letak earphone sini. Macam saya berlakon ke rakaman TV apa semua ni. Tengah-tengah bercakap, kita hendaklah, cut! Okey, Ustaz, minta maaf Ustaz. Punya motor Ustaz. Kau pergi tahan motor kejap. Nanti kru-kru tu pergi tahan kat jalan. Minta maaf ya, sabar. Okey Ustaz, ulang balik ya. Tadi ya, recap balik ya. Okey. Kontinenti sambung pula. Okey. Action. Dia main pula ada tuan-tuan. Cut lagi sekali. Bukan kata bunyi pun dia tak mau. Bunyi cicak pun dia tak mau. Sama-sama lah kita. Cicak pula dah. Lastik cicak tu. Larilah cicak tu. Menyesat aku bunyi kat sini. Tuan-tuan kalau terlibat dengan rakaman tuan-tuan, pening. Sebab tu nak buat filem ke, nak buat drama ke, nak buat rancangan TV ke, berhari-hari, berbulan-bulan. Yang tuan-tuan tengok dalam TV sejam, setengah sejam tu dah cantik dah, edit semua dah. Sebab mereka nak yang sempurna. Bayang tak kena. Kat botol belakang ustaz tu ada shadow lah. Okey, tepi sikit. Okey. Tengah balik. Okey ya. Okey. Nampak lagi lah. Okey, atas sikit. Saya baru tunggulah. Bilalah. Apa nak buat. Pasal botol punya pasal. Kena sabar banyak. Hak jenis tak sabar ni dia belah. Saya berlakon hari tu buat filem saya. Nak tunggu, nak dapat feel tu, pukul 4 pagi. Feel apa Ustaz? Fill in the blank. Dah. Nak dapat feeling tu. Bukan fill in the blank pula tuan. Lama tak sebut fill in the blank tuan. Nak dapat feel jadi hantu. Kenapa? Sebab pengarah nak pukul 4 pagi nak dengar bunyi cengkerik, cengkadak apa semua ni. Pukul 4 pagi. Saya tanya dekat dia, nak buat di mana? Dalam rumah ni ke? Dia kata kita buat dalam hutan. Dekat Taman Meru tu ada Taman Meru di Ipoh, naik hutan. Loh. Naik entah. Masuk hutan, pukul 3 pagi duduk jalan. Solek jadi hantu. Bukan belakang rumah, bukan dalam taman, dalam hutan. Saya tidur atas tanah.
Buatnya tudung selam mari mampu aku ni. Tapi nak dapatkan kesempurnaan tu. Oh, kita sanggup. Bagus. Supaya berkualiti. Tetapi kenapa bila kita datang semayang, kesempurnaan tu tidak ada? Padahal kesempurnaan tadi shadow kah, bunyi motor kah, bunyi cicak kah, Tuhan tak tanya pun. Bahu jatuh kah, bahu tak jatuh kah, kepiah sengit ke apa kah, Tuhan tak tanya pun. Yang Tuhan nak nilai ialah solat. Solat tak ada kesempurnaan. Simple sangat semayang. Pakai seluar jean, pakai t-shirt, seluar jean cabut pendek, t-shirt singkat. Bila rukuk nampak lurah, bila sujud nampak lurah, bila duduk antara dua sujud nampak lurah, bila tahiyat awal nampak lurah punggung. Nampak jalur punggung, lurah punggung. Boleh ambil air batu buah tu. Sejuk terus. Yang tu dia tak kisah. Yang dia kisah bahu jatuh ke tak. Baju original ke tak original. Tapi yang semayang ni tak khusyuk. Yang semayang ni tak ada tomak nina. Yang semayang ni macam angin duk tiup. Ar-Rahman. Duk goyang. Kenapa kamu tak betul-betul jaga semayang? Sedangkan semayang itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Kita duk nilai, ambil berat benda dunia, benda hak nak bawa akhirat, kita main halai balai. Kita ambil tak kisah. Anak kita laki-laki. Dulu laki-laki, lah jadi perempuan. Lembut sangat, kulit halus ni mengalahkan orang perempuan. Cuba duduk diam, duduk elok-elok sikit. Duduk macam orang betina siapa? Alah ayah ni macam ni bersalah. Sepak hang tak lagi kot. Dia tak ambil kisah. Daripada umur 4 tahun dia didik anak dia jadi perempuan. Alasan dia tak ada anak perempuan. Anak dia yang akhir pun laki-laki, dia didik jadi perempuan pakai gaun, pakai skirt. Dia mari bawa anak dia naik larga motor, tegak anak dia berdiri atas motor, atas harga. Waalaikumsalam. Salam. Cucu ke anak? Anak. Perempuan lah. Laki. Saja mak dia lah. Duk nak anak perempuan. Tahu? Tak tahu tak apa, kita orang betina kita payah ni. Biar pergi dia. Nanti dia besar kita jadi di jantan balik. Jaga-jaga tuan. Kita takut kita ni dilaknat oleh Allah. Setakat Allah hak lain-lain ni tak apalah, tapi benda hak dilaknat oleh Allah kena jaga-jaga. Macam rasuah. Bukan saya minta ustaz, dia bagi. Pasal apa dia bagi dekat puan? Pasal saya kerja dekat pejabat tu. Pejabat duk keluar lesen apa semua ni. Bila datang hari raya dia, hari raya saya, dia bawa hamper, dia bagi kat saya. Ada? Bukan saya minta ustaz. Takkan tak ambil pun. Kacang perut boroi ada. Ayak ada, ayak gula semua ada, buah apa semua tak ambil rugi tak? Dia bukannya ni. Pak saya apa dia? Dia lagi pun dia bisnes tak, dia yang duk urus apa semua ni. Saya kenal lah dia. Besok ke lusa ke kalau dia datang lagi nak minta servis, nak minta tolong puan tengok dia, puan panggil dia. Panggil lah. Pak saya apa? Pak saya kenal. Pak saya kenal ke Pak saya kemarin dapat hamper? Ataupun nanti raya dekat dah, kok-kok dia nak bagi pula hamper untuk raya haji pula. Lebih kurang macam tu lah. Itulah rasuah. Kalau puan berhenti daripada jabatan puan dah pencen, agak-agak dia main hantar lagi dah di rumah. Tobat lahum tak hantar dah. Pasal apa? Pasal kita bukan boleh bagi senang pada dia dah. Itulah nama dia rasuah. Laknat Allah pada kita. Jadi tuan-tuan, yang Allah marah satu, Allah murka lain. Yang satu lagi saya kata Allah laknat.
Siapa yang Allah laknat? Pertama, Iblis. Iblis tu Allah Ta'ala laknat. Daripada surah Al-Baqarah dah cerita Iblis. Sampai juzuk 30, Iblis masih diceritakan. Awal-awal juzuk 1 Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ceritalah pasal Iblis. Nombor 2, yang Allah cerita pasal Firaun. Ceritalah. Oh, saya seronok tengok masjid tuan-tuan ni. Lawa daripada mula-mula saya mai tu sampai lah. Saya duk puji masjid ni. Kemas, cantik, bersih. Allahu Akbar. Macam mana nak bagi seronok lagi main masjid? Buh TV besar. Kita buat polis Evo kat sini. Bukan buat polis Evo. Kita buat tadabbur. Kita ada ustaz yang muda-muda. Mana ada ustaz muda tu? 1 minggu 3 kali tadabbur Al-Quran. Menggunakan Al-Quran, gambar keluar kot TV. Hari ini kita nak mentadabburkan tentang apa yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat berkenaan Firaun. Baik, tuan-tuan, ini adalah gambar-gambar piramid. Tunjuk. Yang ni piramid Giza. Yang ni piramid anak Giza. Piramid ini mempunyai ukuran setinggi sekian. Masuk di dalam dia sekian. Piramid ni tuan-tuan, dia bukannya istana. Dia adalah kubur. Kubur kepada raja-raja Mesir. Di dalamnya mengandungi, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang Firaun. Firaun yang menentang Nabi Musa dipanggil sekian nama. Inilah Firaun yang disimpan mayat mereka di dalam Muzium Kahirah. Ini namanya Firaun menjerit. Pasal mulut dia tenganga. Yang ni nama dia isteri Firaun. Yang ni nama dia Ramses. Yang ni nama dia tengok. Salah satu yang Allah Ta'ala kata wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Firaun itu mati tenggelam dan kamu boleh tengok mayat dia. Inilah dia salah satu yang mayat dia, yang mayat Firaun yang bila dibongkar badan dia, dibedah badan dia, mereka jumpa garam-garam laut dalam badan dia. Dan saintis mengatakan bahawa kemungkinan itulah Firaun yang menyerang Nabi Musa. Dan inilah kerusi Firaun yang diperbuat daripada emas. Inilah kereta kuda Firaun yang dijumpai dalam laut. Tuan-tuan, hak Quran baca, kita tengok dalam TV gambar dia. Yang Quran duk cerita, kita tengok kisah dia dalam TV. Masuk waktu Isyak berhenti. Nanti adik-adik ni cerita kat kawan dia. Seronok malam tu Iman cerita bab Firaun. Dengan kerusi dia, dengan kereta kuda Firaun. Ya, seronok. Seronok pada cerita Korea ke? Ya. Malam ni ada, malam ni tak ada. Malam besok ada. Kalau hang nak main-main, dia cerita apa pula tu Imam malam besok? Malam besok dia nak cerita pula tentang lembu. Pasal dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut di antara tempat perut dia, di antara tempat hampas makanan dia, mengalir susu yang sangat baik. Allah sebut dalam Quran. Binatang ternak tu, di antara tempat ini, di antara kantung ini, tengah-tengah dia, ada susu yang sangat hebat. Ustaz kami nak cerita bab lembu pula. Macam mana boleh keluar susu? Kambing boleh keluar susu. Cerita saja tuan-tuan. Setiap hari buka Quran, nama dia tadabbur. Malam besok Ustaz Imam kata, dia nak cerita dalam Quran, ada satu bukit macam pelangi, macam aiskrim wars tu, yang warna-warni tu. Dalam Quran,
ada gunung yang macam aiskrim. Warna-warni, merah, pink, putih, semua ada. Ada ke? Tu ustaz tu kata ada, aku nak main malam besok. Ada sungguh tuan-tuan, dia ada di China. Gunung yang penuh dengan warna-warni yang macam Allah sebut, rupanya ada kat China. Tuan-tuan, tu nama dia tadabbur. Kalau Tok Imam kita rajin, kalau AJK kita rajin, itu satu cara nak bagi orang ramai main masjid. Tu ya tuan-tuan. Dia jadi seronok, dia seronok. Seronok. Yang sekarang ni kita duk baca Quran, kita tak apa faham. Jadi bila baca tu tak apa nak seronok. Tambah hak tukang baca tu pula terik segala urat ni. Oh, seksanya baca Quran. Tegang segala urat ni. Teruknya baca. Padahal taklah jadi teruk macam tu. Pasal nak bagi sedap macam pasal tu. Orang tengok, aku tak boleh mampu aku. Kalau aku baca ni mau putih buat kentut aku tak. Padahal kalau kita tunjukkan bacaan Al-Quran, faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah dengan mudah apa ayat yang mudah pada kamu, insya-Allah tuan-tuan. Baik, dalam Al-Quran dia cerita kepada kita iblis. Awal-awal dalam surah Al-Baqarah dah adalah kisah iblis. Sampailah nun, juzuk atas-atas nun, surah Al-Hijr. Ayat yang ke-33, 35, qala lam akun lasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Allah tanya pada iblis. Iblis, kenapa kamu tak mau sujud pada Adam? Aku suruh sujud. Kata iblis, lam akun lasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku sama sekali tidak akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan daripada tanah liat kering, daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Sorry, kata dia. Dahsyat. Allah Ta'ala kata, manusia ni daripada apa? Min salsalin min hama'im masnun. Daripada tanah liat yang kering, lumpur kering yang diberi bentuk. Tuan-tuan, balik sekali lagi, ni nama dia tadabbur. Apa yang ada pada tanah? Apa sifat tanah? Apa benda yang ada dalam tanah? Dan apa benda yang boleh jadi daripada tanah? Pokok, buah-buahan, bakteria, lagi macam-macam boleh jadi. Air, tanah liat, batu bata. Dalam badan kita pun ada unsur tu. Kenapa kita hari ini asal daripada tanah tapi tak mau mengaku asal daripada tanah? Belagak, sombong. Tanah tu tuan-tuan kena pijak. Tanah tu bila kotor di kaki basuh. Kereta kalau berselut tanah basuh. Habis tu hang asal pada tanah, hang kotor belagak. Dua. Tanah ni menghidupkan. Tanah ni sifat dia menghidupkan. Hang tanam pokok, tumbuhlah pokok. Maka manusia ni sifat dia macam sifat tanah. Dia bukan mati, dia boleh hidup. Dia boleh sembuh. Dia boleh jadi ubat. Dan kalau dia daripada tanah, maka ubatnya pun daripada tanah. Sayang tuan-tuan, manusia mengaku dia daripada tanah. Bila mai sakit, tak pernah berubat dengan tanah. Tak pernah berubat. Abang tak makan herba. Takut darah pekat. Tu tak makan? Tak apalah, saya makan ubat. Abang tak cuba try kunyit. Abang buasir. Buasir tak, berdiri salah, duduk salah, tidur salah, sat terkeluar, sat masuk, sat terkeluar, sat masuk. Berdarah tak tahulah. Cuba abang ambil susu, kemudian ambil kunyit, tumbuk kunyit, abang minum dengan susu. Susu dengan kunyit, bila abang campur, dia menghentikan darah dalam badan abang, pendarahan.
Tak apa lah Ustaz, saya pun nak potong lah. Tak apa, tak payah jumpa saya lah. Pergi potong, terus senang. Kenapa tidak mengambil perubatan daripada alami? Pada pokok, pada buah-buahan. Sebab kita ni asal daripada tanah. Yang menyembuhkan itu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan ada di hadapan kita. Ambillah, carilah tuan-tuan. Cuma orang hari ini pasal dia jual ubat, dia memproducekan ubat, dia katalah hak dia punya ubat, hak lain-lain itu bukan ubat. Maka ubat pun diciptalah dalam kelang. Tak apa benda, kita pun tak tahu. Yang kita telan. Kita boleh pandang buruk pada tanah asal kita. Saya ulang balik. Kita boleh pandang buruk pada asal usul keturunan kita. Tanah. Pokok tu tak bagus. Buah ni tak bagus. Yang ni tak bagus. Yang ni tak bagus. Habis tu yang bagus apa? Baik. Iblis kata, aku takkan tunduk pada manusia yang dijadikan daripada tanah liat, tanah kering, lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Allah Ta'ala kata kepada apa Iblis? Fakhruj. Al-A'raf ada, Al-Baqarah ada, surah Al-Hijr ada. Allah Ta'ala kata apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alaika la'natu ila yaumiddin. Allah Ta'ala kata pada Iblis, keluarlah kamu daripada syurga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terlaknat dan laknat menimpa kamu sampailah kiamat. Jadi kalau orang tanya kita, makhluk pertama apa yang dilaknat? Nama dia ialah Iblis. Kalau Allah melaknat Iblis, janganlah kita meletakkan diri kita juga setara satu baris dengan Iblis. Dua, siapa yang dilaknat oleh Allah? Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Hud ayat 18. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala zalimin. Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah? Siapa yang paling zalim daripada orang yang berbuat bohong pada Allah? Ustaz tahu tak sebab apa saya mencuri? Tak tahu. Sebab Allah yang menggerakkan saya untuk mencuri. Segala pergerakan kita ni Ustaz, Allah dah atur. Jadi kalau saya mencuri pun, bukan salah saya Ustaz. Betul? Salah Allah. Ni abang, ni racun. Minumlah. Minumlah. Saya tak mau minum lah. Saya tak mau minum. Allah dah aturkan saya tak minum. Pandai pula. Tu yang saya tak minum tu. Allah yang aturkan saya supaya jangan minum. Tu racun. Lepas tu Allah aturkan abang suruh pergi merompak. Itu Allah lah. Kepala otak hang. Hang dah tahu dah racun ni haram. Hang tak minum. Hang dah tahu dah racun ni tak boleh minum, nanti mampu. Hang tak minum lah. Hang dah tahu dah merompak, mencuri tu Allah tak bagi. Tiba-tiba hang kata Allah yang gerakkan hang mencuri. Dalam masa yang lain Allah kata jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merompak. Allah dah kata jangan. Takkan Allah yang gerakkan hang pergi mencuri? Itu nama dia berbuat dusta pada Allah. Maka orang yang berbuat dusta kepada Allah ni apa akan jadi? Mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Allah laknat kepada orang-orang yang zalim. Allah tak pernah berlaku zalim. Allah tak pernah buat kita ni tak elok. Tapi bila kita kata Allah tak adil, Allah tak elok, maka kita dah berlaku bohong terhadap Allah. Maka kita menjadi orang laknat nombor 2. Bawah pada Iblis. Iblis hak laknat nombor 1. Mai orang hak zalim ni tuan-tuan, Allah Ta'ala melaknat pula dia. Bawah dia. Yang ketiga, siapa yang dilaknat oleh Allah? Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah
la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Surah Al-Ahzab ayat 57. Orang yang menyakiti Allah dan Rasul, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Disediakan baginya siksa yang menghinakan. Maka tuan-tuan, jangan menyakitkan Rasulullah. Walaupun Nabi tak ada. Sebab ada orang kata, mak Nabi ni dalam neraka, pak Nabi ni dalam neraka. Jangan cakap macam itu. Mana hantau? Yalah, mak Nabi tak Islam tak. Memanglah masa itu Nabi belum diutus sebagai pembawa Islam. Zaman tu zaman apa kalau Islam tak ada? Jangan hang kata lagu tu, hang dah menyakitkan Rasulullah. Menyakitkan Rasulullah tu apa jadi? Dilaknat oleh Allah pada kita kalau kita menyakiti Rasulullah. Menyakitkan Rasulullah tu macam mana? Kata kat Rasulullah, tak mau ikut Rasulullah, kutuk mak bapak Rasulullah, hina Rasulullah, yu'dzunallah wa rasulah. Kau menyakiti Allah, merendahkan martabat Allah. Saya dengar satu ustaz, dia kata, Nabi Muhammad berkata di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad berkata di dalam Quran. Maknanya dia mengatakan bahawa Al-Quran tu kata-kata Nabi Muhammad, bukan kata-kata Allah. Dahsyat ni ustaz ni. Tuan-tuan kena kaji, anak-anak tuan-tuan pergi mengaji dengan dia. Dulu, 20 tahun dulu, orang Malaysia ni kalau hantar anak dia pergi mengaji di tempat dia, bangga. Anak saya mengaji di sana, Ustaz, pesantren sana. Bangga. Sana hebat, Ustaz. Dia punya pak cerita kembung ni. Pipi-pipi ni kembung. Besar. Tengok-tengok Tok Guru dia kata, saya dengar ceramah dia baru ni, Nabi Muhammad berkata di dalam Quran, Astaghfirullahalazim. Nabi Muhammad tak kata. Nabi Muhammad disuruh kata. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah yang suruh kata. So, kata-kata tu bukan daripada Nabi. Kata-kata tu ialah daripada Allah. Banyak orang hari ni tuan-tuan menyakitkan Allah dan menyakitkan Rasulullah. Dulu saya cakap pada tuan-tuan. Soalan, Ustaz? Ya. Saya telah selesai ijazah dan sekarang saya sedang menyambung master di universiti ini dalam jurusan ini. Soalan saya, Rasulullah dia belajar di mana ya? Itu soalan saya. Jadi saya ada master, adakah perlu saya belajar dengan seorang yang tidak pandai membaca dan menulis? Hai, nasib baik tuan-tuan dia tak bagi air mineral ni. Kalau saya bagi saya balik tu. Dia kata dia lebih pandai pada Nabi sebab dia ada master. Nabi tak ada master. Orang macam ni tuan-tuan dilaknat oleh Allah. Nombor 4. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sambung lagi, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Orang yang taubat, orang yang innal ladzina yaktumun, orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, dia sorok. Maka mereka itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh sekalian makhluk. Melainkan jika mereka bertaubat. Jadi kalau orang yang dilaknat nombor 4 ni siapa dia? Orang yang ada ilmu tapi tak menegur. Orang yang ada ilmu tapi tak berani cakap ni haram, ni halal, ni haram, ni halal. Dia punya tuan-tuan, nama dia syaitan bisu. Ini dilaknat oleh Allah. Berapa ramai tuan-tuan yang takut dia isteri dia buat salah pun dia tak tegur.
Anak dia buat salah pun dia tak tegur. Masyarakat dia buat salah pun dia tak tegur. Sekeliling dia buat benda salah pun dia tak tegur. Pasal apa? Dia tak berani nak tegur. Pasal apa? Mulut dia kena zip, dia tak berani. Orang dilaknat oleh Allah, menyembunyikan apa-apa penerangan yang telah diturunkan oleh Allah untuk dia sampaikan. Yang seterusnya, siapa yang dilaknat oleh Allah? Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Orang yang menuduh wanita-wanita yang baik lagi beriman berbuat zina, mereka itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Surah An-Nur ayat 23. Macam-macam benda sekarang ni tular dalam TikTok, dalam Facebook, dalam media. Tuan-tuan, kita tak tahu apa-apa, duduk diam-diam. Biar polis selesaikan masalah. Biar mahkamah jatuh hukum. Kadang-kadang kita bercakap pada orang yang dah tak boleh menjawab. Padahal kita tak tahu hakikat sebenar. Contohnya apa? Saka. Kamu ni ada saka. Saka. Tok Bomo kata kita ada saka, kita tak percaya. Ustaz kata ada saka, percaya. Jadi saka pada tok nenek kamu datang, sekarang dia cari kamu lah. Dia cari kamu. Maksudnya tok nenek kamu dulu belah saka. Jadi saka tu tak ada tuan, dia mai cari kamu. Maksudnya, mu pekak ke? Tok nenek kamu belah saka. Sekarang saka tu tak ada tuan, dia cari kamu sebab kamu paling lemah dalam keluarga. Maksudnya, hang pekak ke aku kata? Tak, maksud saya, tok nenek saya belah hantu. Tok nenek saya berkawan dengan jin. Tok nenek saya berkawan dengan syaitan. Berkawan dengan syaitan tu syirik. Minta tolong pada tok orang pada jin apa semua ni, syirik. Jadi ustaz dah tuduh tok nenek saya buat syirik. Mana ustaz tahu? Berapa ramai yang berani kata kat ustaz lagu tu? Oh saka kan? Tu nak buat macam mana ustaz? Saya nak seluruh bulu hang saya nak. Bulu rambut, bulu hidung, bulu janggut sampai bulu kaki. Saya nak darah 2 titik, saya nak kambing seekor, saya nak pengerah 3,000. Bagi entah. Pasal apa? Pasal nak buang saka. Hang tak tanya ke dekat dia, macam mana hang boleh tuduh tok nenek aku belah hantu, kawan dengan setan, padahal hang tak hidup dengan tok aku. Dan aku pun tak pernah tengok tok aku. Kita hari ini dah tuduh tok nenek kita buat syirik. Nak minta maaf macam mana? Saya, kalau ramai jumpa saya terajang. Ustaz, saya ni ada saka. Tahu? Main nak jumpa ustaz lah, minta tolong ustaz buang saka ni. Siapa kata makcik ada saka? Baru ni ada ustaz tu kata saya ada saka. Biarlah minta ubat kat dia. Pasal apa main jumpa saya pula? Buat apa menangis di sini? Biarlah menangis di kelab malam sana tu. Yang tu ibu mertua aku. Lain sikit. Mai jumpa saya, duk bawa cerita, tok nenek dia belah hantu. Saya tak mau campur. Habis tu, dah makcik sakit, kita ubat. Bukan pergi tuduh dia buat salah. Dah sakit, ubat je lah. Jangan tuduh pula. Yang bagi tak laku kedai hang dia. Dia nega nasi lemak, hang pun nega nasi lemak. Dia jealous kat hang tu yang tak laku tu. Tuduh pula dah. Kalaulah tuduh saka tadi berdosa, Allah sebut dalam ayat ni, dia menuduh satu perempuan berzina. Ni kan yang dia bakar mak kan. Dia kata budak tu dah mengandung lah. Dia main korek lah apa semua lah, bakar pula dah. Hang tengok kan mayat tu? Hang tengok kan kejadian tu? Hang tahu ke? Dak orang habaq diam. Kalau budak tu tak buat, apa jadi hang? Allah laknat hang. Dia dah mati, dia dah apa semua, dia tak boleh nak pertahankan diri dia. Kita pula duk konten, jadi konten dalam TikTok kita.
Kita duk condemn sana, kita duk kutuk dia, kita duk, oh jangan tuan-tuan. Diam. Bukan suruh pergi kencing. Lagi tuan-tuan pergi kencing pula. Diam. Sebab salah satu yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang menuduh perempuan yang baik berzina. Tak tahulah masa saya tengok tu, dia turunlah tingkat atas tu, dia tersadut bawah. Naik motor duduk tunggulah. Isteri beli kat 7E tu. Tengok dia turun pada rumah kedai tu. Siapa dia? Yang perempuan tu lah turun. Betul? Tak lama tu main jantan tu tunggulah, duduk perbetul tali pinggang dia. Tak tahulah dia buat apa kan. Tak tahulah kan. Dan yang duduk beritahu siapa? Mereka lah keluar tak tahu mereka buat di atas tu, tak tahu nak buat apa. Gelap pula tu. Sepak tak pasal orang ni. Nak tuduh orang buat jahat. Dilaknat oleh Allah. Okey. Lagi 6. Lagi 6 bulan depan. Saya nak pergi Batu Wad, ada forum perdana Ehwal Islam pula. Takut tak dan tu. Kita jumpa lagi lain masa. Kita sambung lagi siapa yang dilaknat oleh Allah. Ada lagi 6 golongan. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.